Selamat datang ke video saya tentang warisan tidak ketara, yaitu kelahiran bagi suku kaum Dayak Iban. Oke, seperti yang kita tahu, masyarakat Iban ini terkenal dengan budaya dan tradisi yang kaya, terutamanya termasuklah adat kelahiran yang diwarisi secara turun-temurun. Oke, dalam video kali ini kita akan menerangkan tentang pantang larang semasa mengandung, adat semasa melahirkan, dan juga adat selepas melahirkan dalam masyarakat kaum Dayak Iban. Dan sedikit kaedah pengurusan sumber warisan tidak ketara bagi kelahiran kaum Dayak Iban ini, dan juga pihak-pihak berkepentingan yang bertanggung jawab dalam menjaga warisan tidak ketara ini. Kaum Iban banyak mengamalkan pantang larang dan adat-adat tertentu dalam aspek kelahiran. Dalam tempo 7 bulan sewaktu mengandung, biasanya suami istri dikenakan berbagai pantang larang. Mereka dilarang menggali parit di kawasan padi ataupun di mana-mana sahaja. Dan yang kedua, mereka dilarang memotong pokok yang menjalar di atas tanah kerana dikhawatirkan akan menghalang pendarahan yang berterusan semasa melahirkan. Tambahan pula, wanita yang mengandung ini dilarang untuk menuang minyak ke atas telapak tangan untuk disapu pada rambut kerana dikhawatirkan bayi itu akan bernanah. Suami istri juga dilarang untuk mengetuk telur menggunakan pisau ataupun kayu kerana dikhawatirkan bayi yang lahir itu akan cacat penglihatan. Dan mereka juga dilarang untuk menanam pokok pisang supaya bayi yang lahir itu tidak berkepala besar. Di samping itu, mereka tidak boleh memikul batu bata tajam di dalam raga kerana dikhawatirkan bayi yang lahir akan lumpuh. Dan yang terakhir, mereka tidak boleh membawa masuk kura-kura ke dalam bilik supaya bayi tidak tersekat di dalam rahim semasa dilahirkan. Dalam masyarakat Iban, sebaik sahaja bayi dilahirkan, buluh yang dipanggil pontong akan dipalu untuk memanggil jiran-jiran. Dan tembakan senapang juga turut digunakan sebagai tanda bahawa ibu yang mengandung itu baru saja melahirkan anaknya. Selain itu, kaum Iban juga mengamalkan adat potong tali pusat dan juga berurut. Sejurus selepas bayi dilahirkan, tali pusatnya akan segera dipotong dan bayi akan dimandikan. Seterusnya, bayi dibendung dengan kain kuah kumbu atau selimut yang ditenun cantik. Seterusnya, badan si ibu akan diurut oleh bidan bertujuan untuk menghilangkan rasa sengal-sengal badan akibat bersalin tadi. Selepas diurut, badan si ibu akan diusap pula dengan ubat yang diperbuat daripada halia dan entemu yang dibalut dengan takalung. Selepas bersalin, wanita Iban akan berpantang dalam tempoh 31 hari selepas melahirkan anak. Biasanya pada ketika itu si ibu akan diberi makan nasi dan juga ikan salai ataupun ikan kering yang kadang-kadang dicampur dengan pucuk paku dan juga buah pudu. Makanan tersebut pula perlu dicampurkan dengan halia ataupun air rebusan halia supaya dapat memanaskan badan si ibu. Seterusnya adalah berdiang ataupun bersalai. Berdiang ataupun bersalai ini perlu dijalani oleh wanita kaum Iban selepas bersalin. Si ibu ni perlu duduk berdekatan dengan unggun api, dan kayu yang digunakan untuk unggun api itu mestilah daripada jenis kayu yang berkualiti, yang baiklah. Antara jenis kayu yang biasa digunakan ialah kayu malam, manding dan juga langsat. Kayu-kayu ni dikatakan mampu menyembuhkan penyakit si ibu yang baru bersalin, dan sekiranya kayu ni basah ataupun daripada jenis yang beracun, dibimbangi asapnya akan memudaratkan si ibu dan bayi. Untuk pengetahuan, si ibu ni perlu berdiang ataupun bersalai dalam tempoh 41 hari, dan dalam tempoh itu si ibu perlu menggariskan kapur pada tiang ataupun dinding rumah untuk menghitung hari kelahiran. Kesihatan si ibu dianggaplah pulih seperti sedia kala apabila selesai menjalani adat-adat tersebut. Seterusnya, ketika bayi berusia 4 hari dan sudah tanggal pusat, adat melihat matahari ataupun merasa garam perlu dijalankan. Bayi tersebut akan dibawa oleh nenek ataupun saudara perempuannya ke tanju ataupun luar anjung untuk melihat matahari, sambil mulut bayi tersebut dirasakan dengan garam.
Okey, pada masa tu doa ataupun mantra telah dibacakan supaya kesihatan bayi ini sentiasa terpelihara. Okey, untuk pengetahuan juga, kaum Iban ini sangat mementingkan adat memberi nama kepada anak-anak mereka yang baru lahir. Kenapa dikatakan begitu? Kerana pada pendapat kaum Iban, nama yang baik dan elok mempunyai kesan ke atas masa hadapan kanak-kanak tersebut. Biasanya sebelum memberi nama-nama rasmi, anak-anak kaum Iban ni akan diberi nama timangan. Bayi yang lahir ini seterusnya akan diberi nama sempena nama salah seorang daripada nenek moyang mereka yang pernah berjasa dan juga mempunyai sifat yang baiklah. Tujuannya supaya bayi itu akan mewarisi jasa serta mengikut jejak langkah nenek moyang mereka. Seterusnya, upacara memilih nama ni biasanya dijalankan di mana kapalan nasi akan diletakkan di atas papan yang tertulis nama-nama yang dipilih. Kemudian seekor ayam akan dilepaskan untuk membuat pilihan dan ini dikenali sebagai manok tawai. Kapalan nasi yang dipatuk oleh ayam akan menjadi pilihan untuk menamakan bayi tersebut. Okey, selepas diberi nama, bayi akan menjalankan upacara mandi sungai. Upacara mandi sungai ini akan dijalankan semasa bayi tersebut berumur 1 bulan dan adat ini dijalankan dengan tujuan untuk membiasakan bayi dengan air sungai. 2 orang lelaki akan membawa seekor ayam dan panji-panji dan kebiasaannya mereka ini ditugaskan membaca mantra dan juga menetak air sungai. 2 orang perempuan pula akan mengiringi lelaki tersebut. Seorang akan membawa encak dan seorang lagi menggendong bayi. Bayi tersebut juga dipakaikan kain uah belantan dan kumpulan itu akan diikuti pula oleh orang ramai. Ketika itu, doa ataupun mantra dibaca meminta supaya bayi itu menjadi orang yang sempurna dan juga berguna. Terakhir adalah kaedah perlindungan warisan dan juga pihak berkepentingan yang bertanggung jawab untuk membantu melindungi warisan khususnya adat kelahiran suku kaum Iban. Kaedah perlindungan warisan merupakan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan kelestarian tradisi, adat resam dan budaya yang diwarisi turun-temurun oleh sesebuah komuniti. Usaha ini amat penting bagi memelihara identiti masyarakat, mengekalkan warisan unik yang menjadi simbol kepada budaya sesuatu kaum serta memastikan ia dapat diwariskan kepada generasi akan datang. Dalam konteks suku kaum Dayak Iban di Sarawak, adat kelahiran merupakan salah satu warisan tidak ketara yang perlu dilindungi kerana ia menggambarkan nilai kepercayaan dan tradisi unik masyarakat ini. Salah satu kaedah perlindungan warisan bagi adat kelahiran Dayak Iban adalah melalui perundangan yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Pihak kerajaan boleh memainkan peranan penting dengan menggubal dasar dan undang-undang yang mengiktiraf adat kelahiran suku Dayak Iban sebagai sebahagian daripada warisan nasional. Sebagai contoh, Akta Warisan Kebangsaan 2005 menyediakan asas perundangan untuk mengiktiraf adat seperti berdiang, menamakan bayi dan mandi sungai sebagai warisan budaya yang harus dilindungi. Langkah ini memastikan amalan-amalan tersebut diinstitusikan dan tidak hilang di telan zaman. Selain itu, pengiktirafan antarabangsa juga boleh dilakukan dengan mendokumentasikan adat-adat ini dalam bentuk penerbitan, penyelidikan ataupun paparan media sekaligus menjadikannya dikenali di peringkat global. Sebagai contoh, ritual mandi sungai atau penggunaan kain puakumbu boleh diangkat sebagai warisan dunia oleh UNESCO yang tidak hanya meningkatkan kesedaran tetapi juga memberikan perlindungan rasmi kepada adat ini. Kaedah perlindungan kedua pula melibatkan pemeliharaan oleh pihak komuniti setempat iaitu ketua adat, bidan tradisional dan pemimpin tempatan. Komuniti Dayak Iban memainkan peranan penting dalam meneruskan amalan-amalan ini melalui pendidikan tidak formal kepada generasi muda. Contohnya, ketua adat dan bidan tradisional berusaha mempraktikkan adat berdiang dan ritual manok tawai dalam upacara kelahiran sambil memberikan pengetahuan kepada anak-anak muda mengenai makna dan tujuan adat tersebut. Usaha seperti ini penting bagi memastikan adat resam kelahiran tidak dilupakan
walaupun komuniti berdepan dengan cabaran modernisasi. Akhir sekali adalah kaedah perlindungan yang melibatkan warisan pelancongan oleh pengusaha komersial. Tradisi adat kelahiran boleh dijadikan sebagai satu tarikan pelancongan budaya dengan mempromosikan pengalaman unik suku kaum Dayak Iban kepada pelancong domestik dan antarabangsa. Misalnya, lawatan ke rumah panjang yang menawarkan demonstrasi adat seperti bersalai atau mandi sungai dapat meningkatkan minat masyarakat luar untuk mempelajari budaya Dayak Iban. Pengusaha pelancongan boleh menyediakan pakej lawatan khas yang merangkumi aktiviti-aktiviti ini, sekaligus memberikan peluang pada pelancong untuk menghargai warisan budaya Sarawak. Dalam masa yang sama, usaha ini juga mampu menjana ekonomi bagi komuniti setempat dan memberikan dorongan kepada mereka untuk terus memelihara tradisi ini. Kesimpulannya, kesemua kaedah ini, termasuklah perundangan kerajaan, pemeliharaan komuniti setempat, dan promosi melalui pelancongan, berkait rapat antara satu sama lain dalam memastikan adat kelahiran Dayak Iban terus dipelihara. Usaha bersepadu daripada pelbagai pihak berkepentingan amat diperlukan untuk memastikan tradisi ini bukan sahaja kekal relevan, tetapi juga terus dihormati dan dihargai oleh masyarakat luar sebagai sebahagian daripada identiti unik Sarawak.